Okey. Sebab tadi saya tengok Saudara Rodi dah cerita panjang lebar tentang signal, setup, apa tu semua kan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak pergi kepada entry dulu. Setup, setting, signal lebih terperinci, tu detail kan. Jadi kita tak boleh nak berlega-lega dengan benda-benda yang basic. Tapi cuma saya nak ulang satu perkara je supaya tidak lupa. Dan benda ni menjadi orang kata apa, asas dalam BBMA kan. Di mana saja level berada kalau dengan teknik BBMA, ini yang paling asas. Tidak boleh lupa. Okey? Yang pertama, basic BBMA. Apa yang dikatakan basic? Basic tu yang mustahak tu. Sebab benda ni di mana level sekalipun, BBMA basic, BBMA advance ke elite ke apa ke, tidak boleh lari dan tidak boleh lupa. Pertama, basic. Apa dia? Nombor satu, basic dia apa? MA tak boleh keluar BB. Ini asal. Kena pegang asal bagi kukuh. Sebab kalau keseluruhan pergerakan market semua bergantung pada basic MA dan BB, gabungan dia ni. So kalau tak ada asas ni, macam mana nak tahu berlakunya extreme, MSB, momentum semua? Ingat tak? Dari basic ini bermula segala perjalanan market. Okey? Okey, lepas tu nanti CS nanti kiranya MA keluar FPB bermakna apa? MA keluar BB bermakna tu yang dikatakan ekstrim. Ini basic. Sebab ekstrim adalah signal. Ekstrim bukan setup. Orang ramai fikir ekstrim adalah setup. Bukan. Ekstrim adalah signal. Betul tak? Ekstrim adalah signal awal mengatakan pergerakan mula berair. Ini signal dia. Katakan kalau ekstrim sel, maknanya kenaikan dah mula berair bila adanya ekstrim terjadi. CS tak boleh luar BB. So maknanya bila CS close luar BB, apa makna dia? So mana kita tahu kan, bila candle close luar BB, momentum berterusan, maknanya kekuatan market bermula. Kalau dia close kat dalam, tak ada kekuatan. Dia hilang kekuatan dia. Itu yang kita panggil setup seterusnya, market hilang volume, hilang kekuatan dia. Tahu tak? Dua benda ni, ini asas paling utama yang tak boleh kita lupa. Selepas tu baru ada signal, setup, entry. Lepas entry ada apa? Baru ada TP. Salah entry, tak ada TP. Ada apa? Okay. Asas apa? Moving average tidak boleh berada di luar BB. Sekarang benda dah berlaku kan? Moving average berada di luar. Itu keadaan yang ekstrim ataupun abnormal, kan? Benda yang tidak seharusnya berlaku.
di sini adalah sinyal awal mengatakan pergerakan mula berakhir. Pergerakan kenaikan itu mula berakhir. Dapat tak? Lepas tu kita nak mencari entry ataupun kita sebelum nak mencari entry kita kena perincikan dia. Kita pergi detail terus letak apa? Tak apa? Okey. Sebelum tu, Bollinger Band. Faham tak? Asas Bollinger Band. Tadi, boleh ada detailkan tak? Ada? Tahu kan? Fungsi top, low dan mid tu kan? Mid sebagai apa? Pemisah kepada perkara dan perasaan. Saya nak tahu, you faham ke tak? You cakap apa yang you tahu. Lepas tu kalau kata tak faham, saya detailkan. Mid sebagai? Okey, lagi? Buy dengan sell lah. Okey, top dengan low? Support and resistance. Support dan resistance. Dalam klien ada berapa orang? Dengan 2 orang, 3 orang saya cakap. Itu maknanya kefahaman dia kata ni. Cakap kita dengar. Saya nak detail sampai hari ini last final class saya. Biar semua lepas ni mantap. Boleh? Okay. Tadi basic MA yang saya detailkan Bollinger Band. Kalau Bollinger Band tak boleh faham macam mana kita nak gabungkan dengan MA. Okey, fungsi utama Bollinger Band. Bollinger Band kita tahu ada 3 kan? Top, mid, low. Okey, fungsi top dan low. Boleh? Fungsi dia sebagai mengawal pergerakan keseluruhan market sebenarnya. Sebab bila di top dia mengawal kenaikan. Okey, sama ada kenaikan tu berterusan ataupun dimatikan pergerakan tu. Sama juga dengan low. Dia opposite saja. Kalau kenaikan di top, penurunan di low. Sama ada rejection ataupun continuation. Okey, sekarang bila mana ada candle close luar BB, kita dah tahu basic dia apa? Momentum berterusan. So maknanya sekarang kawalan dia diterus. Maknanya continuation pergerakan diteruskan. Faham tak? Bila candle close luar BB, maknanya momentum berterusan. So kita tahu bila candle close luar BB, dia akan pergi. Itu gunanya top dan low. Kiranya tidak ada candle yang close melepasi BB, top BB atau low BB, maknanya tidak ada momentum. Market akan melakukan perubahan. Pusingan, kekuatan market tidak ada bila candle close tidak melepasi top atau low BB. Nampak tak ni? Nampak tak ni? Ni membezakan ini dan ini. Fungsi top dan low. Dapat tak? Clear ke tak? Ini kena bagi betul-betul clear. Lepas tu baru kita gabung dengan MA. Selepas itu fungsi kedua dan fungsi yang utama sebenarnya mid BB. Mid BB sebagai garis pemisah antara kenaikan dan penurunan. Dia yang menentu dan dia yang akan confirm. Tengok
bermain di bawah. Mid ke low. Stay di atas, test balik. Mid. Nampak tak? Naik mencari top baby. Tidak ada momentum, reject balik. Sama dengan ini. Break tak? Test balik. Lepas tu tak? Test lagi. So maknanya dengan BB kita dah tahu pergerakan tu dimatikan dengan kenaikan ataupun penurunan bila mana confirmation berlaku di mid BB. Dia breakthrough, test balik. Kalau test tidak boleh melepasi, semua maintain di bawah, maknanya kenaikan dah berubah kepada penurunan confirmation dia. Akan lebih detail nanti kita masuk moving average. Okey, clear? Faham eh? Kan baru kita masuk kepada ya. Kalau dia dulu tapi dia ada macam reverse, tapi reverse dia tak masuk dalam dia tak masuk balik ke dalam mimpi. Dia macam mana? Momentum lagi masih. Luar mimpi momentum ni. Selagi candle bermain di luar BB, selagi itulah candle momentum mendominasikan pergerakan. Dia yang kontrol market. Walaupun ada reverse candle. Walaupun ada reverse candle yang macam mana? Kalau itu lah, kalau ada reverse candle tapi dia tak reverse masuk dalam mimpi, dia masih akan terus. Dia masih di momentum. Candle close luar BB basic apa? Momentum. So dia reverse, dia berada di dalam ke di luar? Di luar. Kan? Luar masih dalam keadaan momentum. Kekuatan dia masih kuat. Okey? Okey, ekstrim. Yang dikatakan ekstrim bila sesuatu setup berlaku yang bertentangan dengan basic BBMA. Kan? Basic tadi MA tidak boleh berada di luar BB. So sekarang dalam keadaan sekarang itu yang kita katakan ekstrim. MA 5 keluar daripada BB. Keadaan yang abnormal, luar biasa, tidak seharusnya terjadi. Ini yang dikatakan signal awal untuk kita detect pergerakan market tu. Ini dia punya GPS ni. Okey? So okey, bila berlaku keadaan macam ni, kita perincikan dia dengan ciri-ciri yang mengatakan dia mulanya berair. Pertama, ciri-ciri dia apa? Tengok di chart, apa yang tuan-tuan nampak? Okey, lepas tu buat nak mencari entry kan? So okey, sekarang kita tengok. Sekarang MA5 berada di luar BB. Syarat pertama, dah ada. Lengkap kan? Syarat kedua, mematikan pergerakan dengan ada tak reverse? Bila ada reverse, di situlah volume tertinggi semasa yang kita kena marking. Sebab di situlah petanda awal mengatakan volume dia atau kenaikan dia berakhir di sini. Nampak? Itulah volume dia yang terakhir. Sebab bila kenaikan berlaku ekstrim, dia ada reverse candle. Itu volume yang terakhir tu. Kan? Kita marking untuk menunggu
retest scanner. Retest scanner sebagai entry. Sebab ramai yang trade, selalunya dia tunggu ekstrim, dia baru nak trade kan, baru nak entry. Pada saya, ekstrim Cina je, bukan untuk entry pun. Tapi boleh, sebab kita tahu keadaan dia apa akan berlaku selepas ekstrim berlaku, selepas ada retest scanner tu. Bila ada reverse scanner, akan ada retest scanner. Retest scanner minimum pun selalunya ke volume. Di situ kita entry. Dia test untuk kali terakhir. Dan dia pula berada di dalam MA5, MA10, dalam BB, dalam top BB, dalam BB. Sebenarnya kekuatan market tak ada. Semua momentum dah tak ada, betul tak? Faham tak? Tidak lagi ada momentum. Bolehlah take advantage sikit. Sebab itu di ekstrim ada TP wajib dia. Wajib TP di MA5, MA10 paling jauh BB. You tengok itu paling jauh kalau antara MA5, MA10 dan BB. Itu wajib kena keluar daripada market. Kalau kita ada posisi share di retest scanner, tak boleh main-main. Ini antara contoh MHB yang tidak kuat. Okeylah kalau kita entry kat sini, tak TP, naik kat sini, dia masih lagi bermain di bawah paras sell yang kita ada kan. Tapi kalau dia naik melepas ini, kita belut. Pada awalnya kita boleh TP. Nampak tak? Itu sebabnya di ekstrim TP itu kena wajib. Awalnya kita dah profit ni 2 candle. Jelas tak? Clear eh? Di mana? MA5, MA10 dan ni BB. Tak boleh negotiate sebab ekstrim ni. Okay? TP. Clear? Apa tak ni? Boleh? Ya. Pada MA5, 10 dan TP ni mana yang paling okey ke atau? Okey, kadang-kadang dia MA5, MA10 dia apa? Tapi BB dia jauh. Kan? So nak menjangkau BB itu dia jadi candle lain pula. Selalunya kalau BB itu jauh, ketika mana tu? Ketika market tengah trending. Jarang dia nak sampai ke BB lah. Tapi kalau di time frame kecil, selalunya dia mengikut MA5, MA10 dan BB itu dia selari. Dia dekat-dekat je. Itu selalunya ekstrim ni selalunya orang trade untuk scalping je. Itu sebabnya dia TP tu dekat-dekat. Okay? Kalau dah swing, kita tak fikir soal ekstrim, kita akan tunggu di MSB untuk swing terus. Untuk orang kata pergerakan jarak jauh. Okey. Okey, perincikan dia. Detail satu persatu untuk mencari entry di market hilang volume. Yang dikatakan market hilang volume itu dulu. Berlaku selepas Extreme. dia tak berjaya. Candle close tidak melepasi top BB. Bila candle tidak close melepasi, tidak ada momentum. Itu yang kita katakan market hilang volume, hilang kekuatan untuk naik. Jelas? Jelas tak ni? Market close tidak melepasi top BB. Kan? Maknanya tidak ada momentum atau kekuatan untuk meneruskan pergerakannya.
So sekarang bila benda-benda ini berlaku, kita akan mencari apa? Cari apa? Entry kan? Okay? Yang pertama, apa yang kita kena tahu? Berlaku selepas Apa yang sedang berlaku ketika ini? Sudah tak? Sekarang ni Channel terus tidak melepasi top bibir. Itu ciri dia. Yang pertama. Tahu lah. Yang kita bincang pasal sel, jadi kita bincang pasal bag. Nampak? Skandal terus tidak melepasi top bibir. Ini yang dikatakan MHB. Sekarang perincikan dia sebab kita nak cari entry. Lepas tu kena ada apa? Ini yang mustahak. Reverse candle tu sebab dia mematikan kenaikan. Dia reverse. Faham tak? Kenaikan, dia reverse. So maknanya kenaikan tu dimatikan. Ni, reverse. Tak kisahlah dia mana pun. Jadi dia reverse. Kita nak mengukur volume ketika ini. Kita nak tahu volume dia dekat mana dan besar mana volume tu. Itu je. Tugas dia sebagai mematikan kenaikan. Ini reverse candle ni. Selepas tu baru ada apa? Skandal. Untuk mencari entry adalah di retest candle point of entry. Kita dah tahu at least volume semasa, tertinggi semasa. Dia akan pergi cari volume tu untuk kenaikan seterusnya sama ada dia boleh close atas ataupun tidak. Maknanya kalau dia gagal melepasi volume, dia gagal beat volume sebelum, maknanya kekuatan dia habis lah, tak ada. Dia tak ada kekuatan untuk beat volume sebelum tu, maknanya dia habis lah, pergi. So maknanya di sini kita take advantage masa di test volume ni, kita agak lah entry lah. Selagi tidak ada next candle yang close melepasi top BB, maknanya tidak ada volume lagi. Kan? Faham? Kiranya close di low BB, itu decision kita. Kalau kita dah tahu candle close low BB apa? Balik balik, jangan lupa. Clear tak? Nyantuk gitu. Jelas tak ni? Kalau tak jelas, tanya. Kita ada masa sampai pukul 6 kan? Ada yang tak faham? Tak clear? Mana? Ni. Ini ekstrim. Dia masih di dalam keadaan ekstrim. Dia nak test volume ni. Tak ada lagi test volume kan. Reverse candle dari test. Baru dia turun untuk pergi. Tapi ini set dia. Ini set ekstrim. Lepas tu selepas berlaku benda ini reject, dia naik untuk kali kedua, try to beat volume ni. Dia naik kali kedua, volume tak ada. Itu kita kata market hilang volume tu, candle terus dalam. Ini set yang satu, ini set yang kedua. Sama lah.
Ada apa soalan? Tak ada. Tanya saya. Dia pun dalam kelas juga. Sama. Tak faham tanya saya. Okey, retest scanner. Apa yang tidak faham tentang retest scanner? Ni. Kayak ni. Ini reverse scanner. Okey, bila reverse scanner dia kena naik retest balik volume ni untuk validkan volume ni sama ada dia nak teruskan perjalanan dia ataupun dia kena reject. Sebab ekstrim apa? Signal apa ekstrim? Signal perkara. Tanda awal berakhirnya pergerakan. So, kalau ini dah tanda awal pergerakan ni mula berakhir, kenaikan ni mula berakhir, dia mesti cari lagi sekali test untuk penurunan. Sebenarnya kalau dia ekstrim, TP dia di mana? Kita dah tahu. Ekstrim di sini. Yes. So selepas tu dia akan naik buat sekali lagi yang terakhir. Yang terakhir kali test volume atau kekuatan dia sama ada boleh teruskan atau berakhir di situ. Itu yang kita kata Kata apa? MHB. Selepas ekstrim kena MHB. So ini mesti faham. Kena ingat selalu bila benda ini berlaku, inilah ciri-ciri dia. Okey, ciri yang keempat. Apa? Selepas dia mesti berlaku sampai ekstrim. Sebab ekstrim berakhirnya perjalanan. Confirm bermulanya perjalanan baru ke mana? Beralih arah. Makin hilang volume, kenaikan sekarang bermulanya volume kejatuhan. Okey, sekarang dari test entry TP di mana? MSB. Itu yang salah tu. Okey, dia simple. Kalau tadi TP wajib pada ekstrim adalah MB5, MB10 dan MB. Tetapi di MSB tidak wajib TP di MB5, MB10 ataupun MB ataupun di low BB. Tidak wajib. Dia boleh negotiate, boleh runding. Sebab dalam bentuk dua keadaan. Okey, pertama candle selepas retest candle, selepas kita entry candle seterusnya akan melakukan pergerakan besar. Okey, selepas tu kita tengok candle tu close di mana, di dalam BB atau di luar BB. Kiranya close di luar BB, apa yang perlu kita buat? Sebab apa? Itu sebabnya kita boleh negotiate. Faham tak? Kalau macam ni kan senang. Tak faham. Basic jangan tinggal. Kiranya candle close di dalam BB, apa kita kena buat? Lagi.
Ni saya kata lagi buat ni. Sebab tidak ada momentum. Bila tidak ada momentum, maka boleh reverse balik 100% mencari top BB untuk buat setup semula penurunan ataupun teruskan perjalanan. Tengok dekat sini. Okey? Naik? Ada momentum? Naik balik kan? Ada momentum? Ada. Sehingga ada? Biar? Bila ada momentum janganlah tipi. Jangan tipi. Dia makin hilang volume. Sebab kekuatan dia baru bermula untuk perjalanan baru. Okey? Clear tak? Nampak entry, confirmation, momentum, perjalanan, TP kat sini, ni 2 candle 4 jam 8 jam lagi. Tak rugi nak dapat balik setup kat sini. Kenapa tak? Kadang-kadang kita tidak jelas di sini tau. Bila ada entry terbaik, kita ingat dah terbaik, terus nak TP. Sedangkan market mengatakan lagi 200 pip nak turun contohnya. Kita dah ambil 50 pip. Sekarang siapa yang senyum dekat siapa? Market senyum kat kita. Tengok. Kan? So maknanya dalam keadaan momentum, di sini kalau time frame besar berlaku momentum, maknanya kekuatan market baru bermula di time frame besar, beralih ke time frame kecil untuk mencari entry-entry yang lebih. Nak tambah, tempat mana nak tambah? Kan? Jadi kita bincang macam mana di setiap candle adalah entry. Nak ke tak? You entry di setiap candle. You so maknanya selepas benda ni lengkap, maka sebab TP tu dah saya cakap tadi, dia market hilang volume, TP kita boleh negotiate. Maknanya bergantung kepada keadaan candle closing. Okay? Kita tengok contoh-contoh yang MHB wajib TP dan MHB tidak wajib TP, yang kita boleh negosiasi. Ini salah satu contoh dia. Extreme MHB kan turun, arah re-entry turun dari BB low. Ada momentum ke tak? Apa jadi? Macam perkataan ni wajib lah kena. Kiranya candle close tidak melepasi low BB selepas ada re-entry yang pertama. Dengar, you all lupa selalu ini. Kiranya MHB dan ada candle arah, selepas candle arah akan ada re-entry. Selepas re-entry tidak ada momentum, wajib TP. Ya, jelas? Sebab sebelum ni tak ada dalam nota. Ini antara missing chapter. Udah sekali lagi orang. MHB ada candle arah dan ada re-entry. Tidak ada momentum selepas re-entry, wajib TP. Maknanya pergerakan MHB berakhir
di low BB yang tidak ada momentum selepas ada satu re-entry. Slow lah ni. Nak slow lagi kan saya cakap? Cukup. Jadi kita detailkan kena arah dan re-entry tu kita detail. Sekarang saya tunjuk faham ini dulu. Access. Nak lunch ke? Access time. Jelas tak? Dah jelas? Baru nak lompat ke next. Clear tak ni? Ada candle reverse, ada apa lepas tu? Lepas candle reverse ada candle? Reset buat apa? Fungsi utama candle reset apa? Untuk entry. Kalau tuan-tuan nak entry kan, tu nak check di mana point of entry. Di situ lah tempat dia. Clear? Reverse mengatakan pergerakan tu baik. Tunggu, test. Makin body tu. Okay. So, selepas MHB akan ada CS arah, candlestick arah. Ciri dia Close di luar. Dari awal. Ciri yang pertama, yes, close. Itu syarat utama. Menyatakan pergerakan beralih arah. Okey. Ini arah awal. Dia tidak lagi kukuh. Sebab apa saya kata tidak kukuh? Beralih pada basic BB. Fungsi utama mid BB. Jangan lupa. Ketara tak? Close arah. Ini yang kita panggil arah awal. Close di bawah MA5, MA10 beralih arah daripada kenaikan kepada penurunan. So sekarang confirmation penurunan belum. MA5, MA10 tidak melepasi mid BB. So kenaikan boleh jadi. Dan memang jadi. Sebab mid BB yang menentukan beralihnya arah. MA5, MA10 adalah signal saja. Arah tu adalah signal. CS arah adalah signal awal. Perubahan pergerakan market. Nampak tak? Dia bukan untuk mencari entry. Kalau entry di CS arah, maknanya float. Top form floating. Clear tak ni? Signal dan setup. Signal arah. Extreme signal. Okay? Bila ada arah, pasti ada
Re-entry. Di situ baru kita entry. Terus sekarang perincikan arahnya dulu. Pertama, arah awal. Kedua, CS close melepasi FA5 FA10 dan mid BB. Ini baru panggil arah kuku. Tengok sini ya. Tidak lepas, naik, bagi entry yang kedua. Makin volume tertinggi semasa, jangan lupa. Sebab kita mencari entry. Dia sampai tak? Dia bagi tak entry? Nampak? Bila berlaku volume, akhirnya volume di MSB naik balik. Ini gap. Naik balik, memberi entry di body volume MA5 high. Berfungsi sebagai apa? MA5 juga MA5 high. Entry. Sell entry. MA5 high sebagai entry. Tadi basic punya tak? Lori aja lagi basic. MA fungsi setiap line tu. MA5 high adalah sebagai entry. Sebenarnya sekarang pertemuan antara volume dan MA5 high di test ganda adalah entry yang kukuh. Okey. Selepas tu akan ada re-entry. ini yang menentukan arah pergerakan market. Bila mana ada candle close di bawah BB, di bawah MA5, MA10 dan mid BB, maka beralihlah pergerakan kenaikan kepada penurunan. Balik kepada basic. Balik kepada basic BB dan MA. Tengok sepanjang kenaikan, ada tak candle yang berjaya meletak diri dia di bawah MA5, MA10? Tak ada kan? Sehingga ada satu signal awal. Ini pun masih signal yang tidak kukuh. Naik balik, bagi lagi sekali entry, turun untuk kali kedua confirmation bila mana MA5, MA10 dan mid BB ditembusi. Candle close bawah pada tu. Baru kosong. Beralih dari kenaikan kepada penurunan. Okey, lagi satu missing chapter. Ambil nota. Okay. Kiranya ada candle arah. Kiranya ada candle arah kukuh dan diteruskan dengan candle arah kukuh sampai ke low BB. Dan candle close tidak menjadi momentum. Kat sini pun tak perlu TP. Tidak perlu TP. Sebab bila ada arah, kena ada re-entry. Sekarang ada arah, tidak ada re-entry. Dia kena buat satu re-entry. Dalam masa perjalanan dia, kena ada satu re-entry bila mana ada kena arah kukuh. Baru market mencari low BB. Macam kata sekarang, market terus mencari low BB. Tidak ada re-entry. Nampak tak? Beza yang tadi? Nampak? Tak perlu TP. Cuma re-entry. Lepas tu baru dia jalan. Allah. Benda
yang sama ni. Okey, sekarang tengok kat sini. Arah kukuh naik bagi re-entry turun tidak ada momentum. Lagi. Wajib TP sebab dia dah ada arah dan re-entry. So kena TP. Sebab dia tidak ada momentum. Yang ini ada arah, tidak ada re-entry. Dia terus mencari low BB. Tidak perlu TP sebab dia kena bagi minimum 1 re-entry. Okey, Leno. Selagi tak ada entry, jangan dulu. Tak perlu ke? Clear tak? Berbeza dengan yang ini. Arah re-entry, arah gugur, re-entry tidak ada. Habis tu? Kenapa wajib TP kat situ? Kenapa wajib buy pula kat situ? Tak ada momentum. MHV terjadi. Woi, Sebab entry dah ada. FA5 keluar BB apa? Extreme. So extreme buy kan? Ya. Dia tak TP? MC? Sebab setup berlaku, saya tak buy. Ini kalau tak TP memang tak faham. Dalam kelas ni kalau you tak TP lagi keadaan macam ni memang you tak faham. Sebab pertama arah gugur ada re-entry turun tak ada momentum wajib TP. Sebab dia dah ada re-entry. Lepas tu dalam masa yang sama pula setup extreme buy masuk. Tak ada alasan untuk tidak TP. Clear? Dua confirmation mengatakan wajib TP. Pertama ada re-entry. Candle terus tidak ada momentum. Kalau tak ada re-entry, biar lagi. Apa tak? Clear ke tak ni? Clear tak tu? Tak clear tanya Okey. Nampak tak? Bila tidak ada re-entry selepas candle arah yang kukuh candle terus ke low BB, dia akan memberi satu re-entry. Selepas tu baru dia sambung. Sama ada sambungan ini momentum ataupun tidak tergantung pada market. Kalau momentum kita dah tahu kekuatan baru, arah baru kan. So full lah. Sini. Ni. Okey. Pertama, confirmation reversal sebab tidak ada momentum. Okey, dia bagi arah baru, mematikan semua pergerakan penurunan dengan arah baru Selepas tu bila ada arah kena ada tunggu di re-entry, buy. Lepas buy ada apa? Ini yang kita kata balik pada basic ni. Ada apa? Momentum. Bila ada momentum maknanya market sambung. Sehingga ada setup baru, MHB balik, mematikan pergerakan tadi. Sebab dia naik sini pun pada saya tidak ada alasan yang kukuh untuk naik. Cuma kekuatan market saja yang tak ada. Dia naik, buat sekali lagi setup yang jauh lebih kukuh MHB. Terus sekarang CS arah awal. Apa fungsi dia? CS arah hukum. Apa fungsi dia? Kita boleh bezakan tak? CS arah awal maknanya penurunan belum confirm.
CS arah kuku. Confirm untuk perubahan pergerakan market tadi. Apa yang dikatakan re-entry? Apa yang kita kata tentang re-entry? Layer. Itulah tempat-tempat di mana kita menambah entry point kita yang second level. Re-entry tambahan di level kedua. Level pertama ni MSB, kita scanner MSB. Level kedua dia re-entry. Inilah tempat dia. Sebelum kita nak entry kan, kita kena tahu bentuk yang macam mana yang mengatakan ciri-ciri itu lengkap. Re-entry itu valid. Macam mana? Left, close, tidak melepasi MA 5 dan 10. MA5 dan MA10. Kita faham? Kadang-kadang dia lepas MA5 tapi tidak melepasi MA10. Sebenarnya benda tu masih tidak valid. Sebab tu saya kata MA5 dan MA10. Tengok yang lebih jelas. Sini. Ini. CS arah kukuh naik mencari kan? Naik MA5, MA10. Candle tidak boleh terus melepasi MA5 dan MA10. Opposite. Itu ciri yang itu dah ciri dia pun. Tapi kiranya nak yang jauh lebih kukuh, tidak melepasi MA5, MA10 dan BBB. Dekat situ, itulah point of entry yang lock aja. Lock besar. Sebab pertama dia break ni BB. Confirm lagi MA5, MA10. Kedua dia naik retest MA5 dan MA10 tak lepas. Di situ juga ada pertemuan perubahan trend mid BB. Dia test di mid BB, tidak lepas ketiga-tiga sekali. Kamu ni kan MA5, MA10 dan lepas ke tak? Semua anda tengok kekuatan dia. Kiranya ini missing chapter. Kiranya berlaku re-entry di pertemuan 3 MA5, MA10 dan mid BB. Minimum 3 candle kejatuhan. Minimum. Ikut time frame. Kalau 4 jam maknanya 4 jam punya 3 candle. Kalau daily maknanya 3 hari. Iya. So maknanya berapa candle ni? Ini berapa candle? Ini berapa candle? Bukan satu, 3 tempat dulu.
Ada yang tak puas hati lagi? Bang, abang, tanya aku. Sering berlaku pada saya lah. Ada sikit keraguan, katakan untuk re-entry tu kan. Macam dekat, dia candlestick tu melepasi MA510. Padahal itu memang adalah point. Ni. Macam tu lebih kurang. Okey. Ataupun pada si mid BB kan. Tapi rupa-rupanya bila kita keluar punya dia terus jatuh. Macam mana nak eliminate benda tu kan, nak yakinkan benda tu. Nak yakinkan benda ni yang kata dia tidak naik. Ya. Sekejap lagi saya bagi keyakinan. Sekarang time frame apa? Skor. You marking dekat sini, you tengok time frame daily. Dia pergi cari MA5 daily. Sebab tu dia terlajak di time frame kecil, melengkapkan di time frame besar. Kadang-kadang di time frame 1 jam banyak kali berlaku benda ni. Kan? 1 jam kerap kali berlaku. Tetapi melengkapkan 4 hour punya re-entry MA5 atau MA10 tu. Dia sampai ke jarum dia ni. Di MA5 atau MA10 time frame lebih besar daripada time frame yang berlaku benda tu. Cuba kita tengok. Betul ke tak? Ini sekali kan. Ni kan? Ni. Tengok tu. Point dia. Sebab tu di time frame kecil dia terlajak. Dia nak menyampaikan MA5, MA10 ni. Tak sampai pun. Sebab tu time frame kecil dia terlajak. Okay? Nak nyampaikan di time frame besar. Benda ini berlaku banyak di time frame 1 hour. Sebab dia nak siapkan di 4 hour. Okey. So, setiap kali berlaku arah ataupun momentum pasti ada re-entry. Re-entry di mana? Pertemuan MA5, MA10 dan MBB. Ini adalah pertemuan-pertemuan yang dahsyat. Sebenarnya kita tahu di mana kita nak entry, lot-lot besar ataupun just nak senyum-senyum punya lot je. Sedar tak? So kita tunggu entry-entry yang kekuatan dia ada. Setiap kejatuhan akan berlaku satu sideway. Sideway membentuk re-entry. Sebab apa? Dia baik dengan kita sebenarnya. Kita yang tak faham dia. Sebab kita bila kita faham sesuatu perkara, benda semua akan jadi baik dengan kita. Pertamanya kita tahu akan berlaku, bila berlaku kejatuhan dia akan berlaku sideway. Di sini yang kita tidak ada 3S. Apa dia S? Sabar sikit-sikit. Ramai yang tu. Saya semua sabar, tapi dia sabar sikit-sikit. Sabar bagi banyak. Menunggu sideway pertemuan MA5, MA10 dan MBB baru bagi kakao. Iya, saya selalu entry point saya lot-lot besar di sini lah. Point of entry tu kita tengok di mana lot-lot kecil, di mana lot-lot besar. Bila lot-lot besar ni dan entry point yang kukuh macam ni, kita dah tahu berapa pergerakannya. Sebelum ni tahu berapa candle?
lagi, rahsia dia itu saya kata rahsia dalam BBMA ini banyak. Bukan sekadar re-entry. Re-entry dia, kekuatan re-entry itu berapa jauh kekuatan dia boleh pergi. Nampak tak? Pertemuan 3 di re-entry, 3 candle minimum. Nak tengok yang 7 candle ni ya? Berapa candle ni? $100% return ni kalau saya silap. Betul tak? Kalau 4 jam bukan 100% lah, 1000% return. Sebab pertemuan inilah yang kita menunggu dan kita tahu berapa jauh kekuatan dia untuk pergi. Kan? Okey, kita kata 3 candle. Bila berlaku 3 candle, dia set up apa ni? Arah kan? Betul tak? Bila ada arah, ada apa? Momentum lah. Lepas ada arah, ada momentum. Ada? Bila ada re-entry, kita nak buat apa? Tambah lagi. Pergi lagi. Dimatikan oleh. So kita dah tahu bila ekstrim adalah signal mula bahayanya pergerakan. So lagi. Sebab ekstrim dimatikan oleh ekstrim, MSB akan dimatikan oleh MSB, itu set je. Clear tak ni? Kau nak belum masak dulu? Okey. Ya. Ni. Okey. Itu belajar gabungan time frame itu nampak lebih jelas. Sekarang yang tunggu. Tapi yang dia time frame 1 jam selalunya banyak benda gitu. Mana? Ni. Nah. So kalau keadaan macam tu, contoh macam ni kan, ni time frame 1 jam. Yang tadi selalu banyak ni itu berkali udah 4 jam dia akan sampai di MA5. So yang bentuk tadi ini lebih kurang tu lah. So beralih pada 15 minit. Apa setup 15 minit berlaku masa ni? Ni. Apa nak goyang ada apa? Setup masuk mengikut arah time frame besar. Kan? Nampak tak? Kalau 4 jam 4 jam kata apa ni? Goyang. Itu jangan tengok satu time frame. Sekejap lagi live kali baru kita gabung. Hebat sangat ni. Kita sebabnya dari berkat awal saya nak perincikan dulu setup-setup ada extreme, EP, MSB, arah, re-entry, momentum, re-entry, ada momentum, ada momentum. Bila detailkan benda ni complete, baru kita buat gabungan. Baru kita akan nampak jauh lebih jelas di mana point of entry yang benar-benar kukuh, yang mana point of entry yang kita abaikan. Kan? Tempat kukuh ni yang kita nak mencari. Kita tak payah cari hari-hari sebenarnya. Ini ciri-ciri. So maknanya lepas dia arah tadi, kita tunggu entry kita di tempat-tempat tertentu. Bukan maknanya CS arah tadi tu terus kita entry. Okay? CS arah adalah
apa? Signal. Confirmation untuk arah market, perubahan market. Bila CS arah yang ukur, CS arah ukur yang menentukan perubahan market. Okey. Nah, entry kena ke setup re-entry. Sebab itu kita tahu bila ada arah, kita dah tahulah dekat mana kita nak entry. Dia datang awal. So maknanya contoh di sini ni arah kan? Re-entry. Ini arah kan? Re-entry. Arah kan? Ini apa? Minimum? Ini tempat lain kan? Tadi tempat lain, ini tempat lain. Minimum 3 candle. Bila bertembungan ini juga re-entry. Tapi re-entry yang jauh lebih hukum, valid. Dan di sinilah tempat-tempat entry point yang mana kita akan lot besar. Confidence level kita jauh lebih tinggi di sini. Di sinilah minimum 3 candle yang kita tahu pergerakan dia sejauh mana jarak pergerakan itu. Minimum 3 candle ikut time frame. Kalau di 1 hour maknanya 3 jam berterusan kejatuhan itu. Kalau 4 jam 12 jam. Masuk pagi malam pun TV. Kalau di time frame 4 jam, kita dah tahu 3 candle continuation berterusan tu, kejatuhan tu, dalam masa 4 jam pertama takkan tak ada entry lain di time frame kecil. Silaplah kita kalau tak beralih kepada time frame kecil, mencari setup mengikut arah time frame besar. Sebab confirmation time frame besar, contohnya ini time frame 4 jam, okey? Contoh ini time frame 4 jam. Kita tahu bila berlaku re-entry yang amat kukuh ni, kita tahu minimum 3 candle. 3 candle 4 jam bermakna 12 jam. Dalam masa 1 candle 4 jam ni, tengok di time frame kecil untuk mencari entry-entry tambahan. Lepas tu next candle 4 jam pula ada lagi. Third candle 4 jam. Itu sebabnya tengok layer-layer yang dalam BBMA Masterpiece tu. Oh no, layer ni tu baru BBMA Masterpiece, tak BBMA Advance lagi. Kan? So, penuh ni. So, kita dah tahu time frame 4 jam mengatakan 3 candle. So, dalam masa 3 candle tu 12 jam kita ada masa untuk mencari entry-entry di time frame kecil, untuk tambahan lot. Dalam masa yang sama pula tiba-tiba di time frame 1 hour berlaku setup macam ni. Lagilah. Setup yang sama berulang di time frame kecil dengan time frame yang besar. Dalam masa 12 jam takkan tak ada satu setup macam ni. Mustahil. Mesti ada. Akan jumpa. Time frame besar lah bagi 12 jam punya pergerakan. Dalam masa 12 jam time frame kecil mesti akan jumpa setup kukuh di time frame kecil, time frame 1 jam. Log gajah lagi lah. Iya. Kita tengok apa berlaku di time frame besar. Ni sebagai contoh. Ini time frame 4 jam pertemuan minimum M10 dan MACD. Arah dah ada kan? Arah re-entry, arah re-entry. Re-entry ni MACD. Hukum ke tidak? H4 ni kitab ni. Dalam masa H4 pusat kejatuhan, dia ada bagi momentum. Ada kan? So kita tahu lagi. Balik kepada basic, candle close 2 BB adalah momentum. Momentum untuk apa? Confirmation arah kekuatan market. 4 jam punya kekuatan market beralih terus kepada 1 hour tak boleh tengok kira 4 jam. Kita tahu 4 jam dah bagi kekuatan yang besar.
Kan? So beralih kepada time frame kecil, time frame 1 jam, cari entry sell je, jangan berfikir rasa buy. Setiap kenaikan adalah sell je masa tu. Jangan lawan trend lagi dah. Setiap kenaikan di time frame kecil adalah sell. Bila mana time frame besar, confirm sell. Jangan lawan trend dah masa tu. Ikut je. Ini 4 jam. Tak payah tinggi. Ni, time frame apa ni? Minimum 3 candle kan? Valid 3 candle. 1, 2 berapa hari? So maknanya dalam masa 3 hari lagi kita dapat entry di sini. Kita confirm 3 hari lagi adalah kejatuhan. Cari di semua time frame kecil, set up sell saja. Setiap retracement adalah sell. Faham tak ni? Saya nak jelas satu-satu re-entry. Sebab re-entry adalah entry point yang paling baik. Sebab confirmation di candle arah kukuh. Entry point yang tidak pernah fail. Kalau rasa extreme MHB tak nak, don't bother. Fokus pada re-entry. Dah cukup untuk nak buat duit. Nak jadikan laptop ni sebagai ATM machine dekat rumah kita. Re-entry pun dah cukup. Saya tempat-tempat re-entry kan saya cakap re-entry pertemuan inilah tempat-tempat saya enjoy collecting profit dengan peaknya yang sah. Sebab kita dah tahu minimum 3 candle, apa dah masalah? Kalau daily 3 hari 3 hari enjoy sell je. Dia retrace sell. Saya akan tunggu bila ada retrace di time frame kecil. Saya akan menunggu saya tak sell masuk X-ray MHB. Saya tak sell kan? Saya mengikut major trend daily. Saya tidak akan buy. Follow major trend. So okay. Masuk lagi. Sampai top BB. Atas alasan apa? Atas sebab apa? Candle beralih ke top BB. Tak. Candle arah destinasi dia BB top atau BB low. Konsep candle arah on retracement. Bila ada candle arah di retracement, destinasi dia mesti top BB. Retracement arah maknanya dari kejatuhan dia retrace untuk kenaikan. Okey, sebagai contoh kita tengok. Ada 2 di sini. Pertama sekali kita tengok di sini. Candle arah kukuh ke tidak? Dari kejatuhan retracement, candle arah kukuh buat retracement, okey? Re-entry buy, destinasi dia top BB. Habis kita TP je lah. Tak TP sebab major trend dia jangan lawan trend. Boleh lawan trend, tahu di mana nak TP. Sebab setiap kali candle arah kukuh on correction, destinasi dia top BB. Habis kita ada momentum, ada reverse candle. Ada lah reverse candle. Oh, dia mesti menghatikan dulu pergerakan dia. Mesti dengan satu reverse candle. Ada reverse candle, ada re-entry. So sah-sah duit dah. Arah hukum bagi re-entry, destinasi dia top BB. Bila sampai top BB, dia tidak berlaku candle momentum. Maknanya kekuatan untuk meneruskan perjalanan dah habis. Tunggu confirmation mengatakan mematikan kenaikan dia tu. Dengan satu candle nak entry, tunggu ada retest. Lepas tu ada apa? Habis. Pergerakan kenaikan ataupun correction ataupun retracement dia habis dan mati
Bila mana arah wujud mengikut major trend, apa cerita sekalipun, lupakanlah kenaikan tu. Cari setup ciri-ciri. Bila ada arah ada, bila ada re-entry, ciri-ciri re-entry lengkap ke tidak sekarang? Apa yang dikatakan lengkap? Sekarang dia lepas ke tak? Valid. Entry. Dia mesti tidak melepasi MA5, MA10 dan mid-BB. Faham? So, lagi satu. Nampak tak ni? Candle arah kukuh di major trend down. Bila berlaku major trend down, kita tahu keseluruhan market adalah downtrend. Ada tiba-tiba satu candle arah kukuh, kita dah tahu destinasi dia mesti. Bila ada candle arah, kena ada apa? Akan tunggu re-entry buy, dan kita tahu di mananya berakhirnya perjalanan ini. Okey, bila sampai di top BB, time frame daily, beralih kepada time frame kecil. Ada tak setak-setak yang mengikut arah ataupun mematikan arah kenaikan? Semua dari 4 jam sampai ke 5 minit ke 1 minit, semua extreme sell. Percaya ke tak? Rasa-rasa boleh percaya ke tak? Kita cuba contoh marking ni, beralih time frame 4 jam, apa jadi? Apa setup berlaku? Oh, sebab tu kita boleh tembak dia kat pucuk di range yang tertinggi kan, level-level tertinggi, entry point kita yang paling tinggi. Kata nak jadi sell pucuk kan, carilah entry point. Tahu apa? 4 jam setup apa? So maknanya pergerakan 4 jam dah mengatakan dah habis. Kenaikan tadi, retracement tadi habis. Time frame kecil, mula berakhir dah. Time frame daily pun dah kata berakhir dia di top BB daily kan. So mana dalam masa yang sama dia synchronize kan, setup mengikut major trend balik. Sell. Okey, ini 4 jam. Okey, sekarang kita beralih pada 1 jam. Satu jam. 2 time frame extreme mengatakan sell. Daily kata dah habis top BB kan. So kita nak PO buy kan, nak PO sell? Sell lah, janganlah di buy lah macam tu. Tak? Kadang-kadang kita tengok dia market laju naik, oh buy. Buy tu buy kat sini. Kadang-kadang ni high kan, buy kat atas lagi, tak ada price, spread. Buy atas pada day high. Hebat kata. Sebenarnya bila berlaku di kelajuan market kenaikan macam ni, beralih pada time frame, tengok terus. Jangan mengharap satu time frame. Tengok, dia akan buat entry apa, setting atau setup di semua time frame kena berlaku serentak, baru boleh dia melakukan perjalanan. Kadang-kadang time frame tak lengkap. Satu time frame saja buat setup, time frame lain belum lengkap. Sebab tu dia terajak kita nampak. Biar lengkap semua time frame. So okay, tengok H4 atas alasan apa you nak buy? Ini re-entry semua cerita ni kan. Kita masuk dalam topik re-entry kan. Apa alasan you nak buy? Extreme to buy. Ni. Ya. Okay. Extreme buy. Okay. Lagi? Yang ni kira tak ni? Bila berlaku gap besar, benda ni akan makan masa untuk setup balik, betul tak? So maknanya tengok balik keseluruhan pergerakan dia, apa yang ciri-ciri ada di sini. Okay? Sekarang semua kena arah dominan, okay? Bila kena arah dominan, dia mesti ada
Re-entry. So re-entry ni masih ada ciri-ciri dia yang masih lengkap, kan? Tidak ada buy lagi, kan? So masih re-entry, sell. Okey. Itu time frame 4 jam. Time frame 1 jam. Ini apa? Ini apa? Ini dimatikan ke belum? So, double extreme. Ini ada apa? Ini ada apa? Ni? Momentum. Kita terus luar bibir ke arah ni. Ini yang kata tak tentu arah ni. Tak faham? Kan? Arah re-entry, momentum, re-entry. Okay. Masih sell ke buy? Okey. 4 jam sell. 1 jam? 15 minit? Tak tahu. 15 minit kata apa? Dah sampai top lah. Sell. MA5 keluar daripada BB. Extreme. Extreme mengatakan buy. Sell. Sell. Extreme di top BB adalah extreme sell. Tapi Extreme berlaku cuma 2 tempat. Pertama ni tapi tahulah. Dia tidak akan berlaku di mid BB. So sekarang 15 minit mengatakan extreme sell mengikut time frame 1 jam dan 4 jam. So arah mana agak-agak ni? Ha? sell. Oh, tak tentu. Sebab hari ni meeting di Greece, kan? Oh, tak boleh. Bail out punya kes tu. Sebenarnya broker semua hari ni boleh check balik. Spread semua 200 lebih, kan? Closing yang Jumaat tadi semua spread 200 pip lebih. Sebab broker pun tak boleh tahan. Tak tahu, on news, very big news, kan? Jadi semua precautious. Kalau yang tempat nak boom tu macam mana? Yes, close. Tak melepasi. A5 sampai 10 dan pertemuan di ini tempat-tempat point of entry. Entry yang berhemah, entry yang quality. So kita tengok time frame 4 jam, time frame daily, semua ada, kan? Pertemuan di 3 ni 1 daily, kan? 4 jam. Ni nampak tak? Ni MA5, MA10 dan BB. Setelah ada arah punggung, ada momentum, ada re-entry. Ini yang saya kata tadi ni. Bila ada arah punggung, tidak ada re-entry, tapi candle sampai di low BB, walaupun tidak ada momentum, kita masih hold. Sebab dia tak bagi lagi re-entry. Faham tak? The missing chapter. Lepas tu dia bagi momentum, dia bagi re-entry. Re-entry ni yang kita tunggu. Afrin, macam mana tadi bang? Boyfriend jumpa girlfriend, kan? Tunggu dekat buka puasa. Dah dekat buka puasa boleh lah. 3 candle je bang. Tapi dia bagi ini, kalau tempat-tempat macam ni valid pada entry point yang kukuh, lot-lot besar, macam ni punya jalan, ini yang broker naik goyang tu. Sebab kita tidak entry selalu. Bukan hari-hari kita entry.
Tapi sesekali kita entry di tempat-tempat yang quality macam tu, bukan lot kecil lah. Mungkin satu pik 100, 200, 300 satu pik. Ya. Aku nak buat hal lah kalau trade dengan bank. Rokok liquidity yang besar dengan bank liquidity dia tak ada. Sebab order bukan dia yang bagi, dia ambil dari bank. So kita kira 3 candle pun, kalau lot-lot besar cukup lah. Contoh macam ni kan, dikenaikkan entry point, arah re-entry, momentum re-entry, momentum re-entry. Sebab pada saya extreme sell yang tidak ukur kerana melawan trend. Tapi bukan ekstrim yang tidak valid. Ekstrim itu valid, tapi tidak ukur. Sebab dia melawan arah market. Ekstrim ukur ke tak ni? Ekstrim valid ke tidak? Valid. Ikut ciri-ciri dia memang valid, tetapi dia melawan arah. So bila melawan arah, dia tidak lahirkan candle arah yang baru. Maknanya dia berlaku re-entry di MA5, MA10. Confused. Dia confuse sebab ada MA50 tu lah. Relax. Major trend adalah MA50. Anggaplah ini time frame daily ke atas. Sekarang candle semua bermain di atas MA50. Maknanya major trend ke mana? Buy, uptrend. Okay, bila buy ataupun uptrend, pertemuan MA5, MA10 dan mid BB adalah tunggu re-entry buy lah. Dan di setiap extreme sell ketika ini, jangan layan. Extreme bukan tidak valid, extreme valid. Ciri-ciri dia lengkap. TP di MA5, MA10. Bila TP di MA5, MA10, ketika kita sell, MA5, MA10 bertindak sebagai re-entry buy. Faham tak ni? Are you clear or not? Clear? Sebenarnya mengikut arah major trend, mengikut arah time frame besar. Setiap MA5, MA10 adalah re-entry buy, follow by re-entry buy. Dia jadi confused sebab buy. Kalau saya nampak, sengaja saya cuba elakkan diri tu tengok saya, tengok buy bagaimana. Ini adalah TP wajib. TP wajib tahu tak? Di mana? MA5, MA10. Ni extreme TP dia wajib kan? Kena TP lah. Untuk scalping boleh. Scalping kena tahu di mana nak TP. Sebab awak scalping melawan arah. Terbaik tunggu re-entry buy, dikenaikkan. Jangan entry melawan arah. Cuma bila kita tahu extreme TP di mana, MA5, MA10 TP wajib, mengikut arah trend. Di sini adalah re-entry buy kan. So buy, tunggu dan buy. Ada internet, tak ada internet, kita dah tak risau masa tu. Sebab kita mengikut major trend. Faham? Kita kena baca kongsi-kongsi saja. Entry tiba-tiba, alah data line habis kredit. Apa yang akan jadi? Nak keluar tak boleh. Data tak ada. Ini bunting dia. Apa ini? Depo lah baru.
Nampak tak? Risiko bila kita entry melawan arah dia, arus dia. Okay ya? Faham? Pasal re-entry. So maknanya re-entry kita boleh bertindak mencari re-entry yang biasa dan re-entry yang ganas. Entry point yang ganas. Faham? Okay, kita tengok di time frame kecil ya. Okay, ini satu lagi antara dalam missing chapter. Dia kadang-kadang kita tengok extreme cell, tidak ada lagi extreme buy in between that. So maknanya apa? Trend ambil lagi. Market tengah buat sesuatu di time frame yang lebih besar. Selalunya dia berlaku kalau double extreme. Hari ini buat extreme, dia turun tidak ada lagi extreme sell, tidak ada extreme buy. Lepas tu dia naik, besok tu dia buat lagi sekali extreme sell. Di antara satu hari Isnin dan hari Selasa double extreme. Tengok di time frame 4 jam apa berlaku. Agak-agak apa? Apa berlaku? Ni macam ni. Double extreme di time frame 1 jam. H4 apa? Apa berlaku di H4? Extreme juga? MHB. Saya tak MHB masuk di time frame lebih besar. Kiranya MHB di time frame besar lengkap, time frame kecil sekadar ekstrim yang tidak ada MHB lagi. Tak perlu tunggu MHB di time frame kecil, balut je. Sebenarnya dia tak perlu tunggu MHB di time frame 1 jam. Kiranya time frame 4 jam dah ada MHB. Sekarang time frame 4 jam yang dominan pada market, pergerakan market. Faham? Clear tak ni? Clear ke tak? Ya, betul. Betul. Tak faham nak ulang? Itu masalah ni. Bila tanya faham. Over tu ambil. Sebenarnya kiranya berlaku ekstrim di time frame kecil. Time frame 1 hour 2 hari berlaku ekstrim sell yang tidak ada extreme buy, okey? 2 extreme sell di time frame 1 jam. Maknanya market buat MHB di time frame 4 jam. Kiranya MHB time frame 4 jam valid, tidak akan ada lagi MHB di time frame kecil. Sekadar ekstrim saja membawa market. Pergerakan dia valid di ekstrim saja. Sebab 4 jam dah valid. Ini ekstrim, ya? One hour, ekstrim, faham? 4 hour, apa ni? Dia jadi macam tu. MA5 dan yang tidak melepasi. Ni apa? Bila MHB ni valid,
Maknanya ekstrim ni tak perlu tunggu MHB lagi. Tidak perlu ada MHB lagi di time frame 1 jam. Sekadar ekstrim dah cukup untuk mengikut time frame besar, untuk kejatuhan ini. Faham ke tak? Biar bagi betul-betul faham. Bertukar H4 lah. Jadi kan sebenarnya dia buat sesuatu yang abnormal di time frame kecil membentuk setup di time frame besar. Sebenarnya dalam masa pergerakan time frame kecil ni, kita jangan lebih ni beralih di time frame besar apa yang dia sedang buat. Kalau dah ada extreme, maknanya kita dah tahu time frame besar sedang buat setup MHB. So tunggu bagi MHB tu siap. Takkan masa MHB siap kita tengok time frame 1 hour ni, extreme yang kedua atau yang ketiga tu dah siap belum? Tengok balik ciri-ciri extreme dan MHB tu. Kita cuba tengok ini pula. Tak apa dia buat tadi. Ini mana ni? 15 minit kata apa? Benda yang sama berlaku di 15 minit kan? Ekstrim di 1 jam buat 4 jam 4 jam tak tahu. Lebih kurang dalam bentuk yang ni. Volume tertinggi semasa bila dalam MHB tu cuba jangan tinggal. Sebab inilah volume atau kekuatan market yang berada ketika itu. Sehingga ada sesuatu benda baru berlaku di top BP, maknanya volume ni dah habis. Apa tak? Dia jadi momentum di sini. So, volume ni dah habis, setup buy ni balik, momentum baru masuk, dimatikan balik oleh apa? Extreme MHB yang habislah pergerakan ni. Set ini kenaikan habis, bermula set ini pula. Extreme MHB, extreme MHB. So set ini complete, bermula set baru. Get ready. Ada persoalan lagi? Nak beralih? Bang, bagi saya sendiri, pribadi saya sendiri, kadang-kadang okey, kadang tak okey. Sebabnya set yang tadi tu, set buy tadi tu habis. Tetapi kadang-kadang minda tu mengikut pula MA50 tu. Sebab dah kotak kata masih buy, pilih untuk buy. Okey, time frame berapa MA50? Yang tu tak. Fungsi MA50 di time frame apa? Dia berfungsi dengan baiknya. Minimum daily. Betul? Weekly. Major trend. H4 tidak membawa major trend. Kenapa H4 tidak membawa major trend? Tak boleh jadi major trend. Sebab setiap candle 4 hour bukan membentuk pergerakan harian. Pergerakan harian mesti candle apa? Daily. So kalau daily kata buy, H4 kata sell, you nak ikut yang mana? Kena ikut daily. Sebab tengok daily Bila ada candle momentum di daily,
So maknanya hari itu, contohnya hari ini candle close momentum sell. So mana hari itu kekuatan market adalah kekuatan apa? Sell atau kejatuhan. Dah confirm dah. Hari ini memang downtrend dah. Candle close bawah bibi momentum daily. Kan? Untuk hari ini. Besok kita dah tahu dah mana arah market. Sell. Sebab candle closing hari ini menentukan pergerakan besok tau. Tapi time frame daily, jangan ambil time frame 1 jam. Faham? Daily yang menentukan pergerakan market. Candle itu bear ataupun bull. Ni, kalau macam ni daily bagi, takkan kita nak tengok hourly. Betul tak? Boleh tengok hourly untuk entry, cari entry. Sebab dia dah confirm kan? Daily dah confirm downtrend. So cari time frame kecil, semua arah sell. Sekarang confuse semua orang. Kenapa confuse? Sekejap duduk ke atas, sekejap duduk ke bawah. Sudah. Major trend tidak boleh berada di dalam BP lah. Dia mesti berada di luar. Pada ni major trend berakhir di sini. Ini adalah sepanjang perjalanan dari bawah, dari atas ke bawah ni, correction yang pertama berlaku. Kalau kita tengok di weekly, itulah kali pertama dia boleh meletak diri dia di atas midi, betul tak? Dah setahun setengah lah. Setahun setengah kejatuhan dia, ini kali pertama dia boleh berada di atas mid-BB. Kita confuse di daily. Sebab dia buat correction di time frame besar. Bila correction berlaku di time frame besar, maknanya time frame kecil ni semua kita akan kabur lah. Sebab kita account kita apa? Account sejuta kan? Betul tak? Tak boleh nak menampung. Correction berlaku di time frame besar. Kalau kita tengok di time frame kecil, itu hari range dia kecil-kecil. Bila berlaku correction di time frame besar, range dia akan jadi besar. Sebab tu bila range besar ni, kita sekejap technical tu kita pergi belajar, sekejap technical ni kita pergi belajar. Banyak technical yang kita pergi belajar. Betul? Tapi benda tu sama je. Pertama kali kejatuhan daripada bulan 5. Bulan 5 tahun ni 2014. Pertama kali boleh meletak diri dia di atas mid-BB. Destinasi dia mana bila berlaku correction? Candle boleh letak diri di atas mid-BB. Mesti dah top BB. Nak pergi top BB dia tunggu buat apa? Bila ada arah ada apa? So ada tak? Destinasi dia kita tahu tak? So mana bawah lah, atas lah. Kita nak pergi cari top BB dulu lah. Tapi sekarang ni yang jadi kabut dekat Europe pun news pasal Greece lah, pasal Portugal macam-macam kan. Jadi haywire dia ni. Tapi balik, kalau kita balik kepada technical, tengok technical dia masih entry buy di sini. Sini sebab jadi gini sebab gap. Laku kan? Masih untuk mencari top BB. Tapi di advance signal awal mengatakan kejatuhan besar dah ada. BBM advance cakap setup untuk kejatuhan besar dah masuk. Cuma tunggu setup dia. Bila-bila masa. Sabar. Signal awal jauh lebih awal di BBM advance. Kejatuhan ataupun kenaikan besar, correction yang besar.
Re-entry ni memang tempat-tempat yang orang kata tu entry yang sure. Lubuk orang kata. Tempat dia satu entry biasa, satu entry yang betul-betul kita nak go for lot besar. Kan? Dia re-entry lah. Bukan MHB, bukan extreme. MHB untuk orang yang swing. MHB kalau kita cek balik MHB ada, bermulanya wave 3. Wave 3 kalau kita tengok di late wave. 1, wave 2, wave 3. Selalunya di MHB sama ada tinggi atau rendah tu subjektif, tapi pergerakan MHB ni selalunya jauh pergerakan. Okey? Ada yang tak jelas lagi? Contoh semalam di mana? Ada yang entry kat situ tak? Cek balik sini. Valid ke tidak? 2 kali valid je. High. Arah. Jangan TV. Sebab tidak ada lagi Re-entry. ni refresh kali. Nampak tak? You clear tak tadi yang saya cerita? Bila ada arah yang tidak ada re-entry, kalau candle sampai ke low BB tak perlu TV. Tunggu re-entry lagi sekali. Lagi. Selagi tidak ada re-entry, lagi tu balik untuk kita tunggu. Sekarang ada re-entry? Tak? Habis kita. Kalau tadi kita TP kat sini kan, tidak ada momentum kan, so ambillah TP. Dah lagi 3 candle. Nota dia apa? Bila ada arah, pasti ada re-entry. Setiap kejatuhan akan berlaku sideways membentuk. Itu fungsi dia. Kita dah tahu dia jatuh mesti buat sideways. Sideways dia akan bentuk re-entry. So dalam masa nak membentuk re-entry itu mesti ada arah. Cuba gabungkan. Jangan kata tengok arah je. Jadi pattern market tu kita tengok juga. Kejatuhan dia selalu berlaku macam ini ada pattern pula sikit. Setiap kejatuhan akan berlaku sideways. Sideways kita tunggu pertemuan apa tak? Pertemuan ini ya dipanggil re-entry.